A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Baqarah ayat 183. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, mudah-mudahan semua berada di dalam kesihatan dan juga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah pula dengan satu perkara, memberikan kita kekuatan untuk puasa di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebelum saya pergi dengan lebih jauh, saya ingin memperingatkan kepada kita semua, jangan lupa untuk kita yang mengikuti rancangan program Ihya Ramadan ini, boleh hubungi saya di talian 03 22601610 atau di 0322602411. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, kalau semalam kita ada berbincang berkaitan dengan satu perkara yang important, perkara yang penting, iaitu berkaitan dengan Ramadan dan juga bagaimana pensyariatan puasa itu, sidang penonton sekalian, hari ini Ramadan tidak akan dapat dipisahkan dengan yang perkara kita ingin bincangkan hari ini, iaitu semayang tarawih. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, semayang tarawih adalah satu sembahyang yang disyariatkan hanya, sekali lagi saya ulang, hanya disyariatkan hanya dalam bulan Ramadan sahaja. Kalau rajin dalam bulan lain pun, hai ni saya ni rajin ni, apa nak boleh semayang 10 rakaat ni, saya nak semayang tarawih juga dalam bulan Muharram. Tak boleh. Dak, saya ni hari ni saya tak letih, saya balik kerja memang saya semangat, saya nak semayang tarawih dalam bulan Syawal. Tak boleh juga. Hanya boleh buat dalam bulan Ramadan sahaja. Maka beruntunglah siapa yang merebut bulan Ramadan ini dengan sembahyang begitu banyaknya, dengan sembahyang tarawihnya. Apa itu tarawih? Sidang penonton sekalian, apa yang dikatakan dengan tarawih? Apa yang ada pada tarawih ini? Baik, insya-Allah dalam perbincangan kita hari ini kita akan menghuraikan satu persatu berkaitan dengan tarawih dan apa-apa isu di sekitar perbincangan berkaitan dengan tarawih, insya-Allah. Tidak lupa juga kepada sidang penonton yang terdiri daripada alim ulama, guru-guru, tuan-tuan guru, ustaz dan ustazah, sekiranya saya ada sebarang kesalahan tolong perbetul, biasalah manusia nak buat macam mana, ada sedikit kekurangan, tambahlah saya supaya saya boleh, apa bahasa canggih kata, upgrade jadi canggih sikit, insya-Allah. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, tarawih berasal daripada perkataan original dia, tarwihah. Sekali lagi saya ulang, tarwihah. Apa makna tarwihah ni? Tarwihah ni relax, rehat. Saya tengah duk buat tarwihah lah ni. Relax, tenang. Adapun bila kita buat rehat yang banyak, maka dia sebut tarawih dengan huruf ha. Ha macam bunyi angsa tu. Ha. Tarawih. Jangan duk kata tarawih pula, bukan tarawih. Dia tarawih, rehat. Tarawih makna dia rehat ataupun rehat yang panjang ataupun rehat yang banyak. Semayang ni sepanjang saya ingat, semalam saya semayang 8 rakaat. Sebelum tu saya semayang 20, tak ada rehat pun, letih bukan main. Pasal apa nama dia tarawih? Ni nak cerita ni sidang penonton sekalian. Meh dengar kita nak cerita ni. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, ketika
zaman Nabi SAW. Kalau kita imbau balik sejarah, tarawih dilakukan oleh Nabi SAW dengan para sahabat dengan melakukan 4 rakaat dulu. 2 rakaat, kemudian 2 rakaat lagi. 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat lagi bagi salam, maka semua orang rehat sebentar dengan pergi bertawaf pusing keliling Kaabah. Rehat, dia tenang, relax. Habis tawaf, mai balik semua, buat balik semayang. Lagi 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat lagi bagi salam, rehat pula lagi sekali. Buat pusing Kaabah, tawaf. Itulah asalnya syariat tarawih. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang diungkapkan di dalam kitab fiqh Imam Asy-Syafi'i yang mudah. Tuan-tuan kalau boleh adakan kitab ni di rumah. Apa nama kitab dia? Fiqh Minhaji. Fiqh Imam Asy-Syafi'i, nama dia Fiqh Minhaji. Ringan dan mudah. Apa kata pengarang dalam kitab ini? Hadis yang menunjukkan kepada dalil dalam kurungan hujjah pensyariatan sembahyang tarawih berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan dengan sabda Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sadaqa Rasul SAW. Hadis Imam Bukhari, hadis Imam Muslim, dua-dua ada. Apa dia? Siapa-siapa yang menghidupkan Ramadan dengan mendirikan sembahyang padanya dan mengharapkan dengan itu dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan balasan daripada Allah semata-mata, maka akan diampunkan segala dosanya yang telah lalu. Full stop. Jadi daripada sini ulama mengeluarkan hukum dalam bahasa Arab. Saya saja sebut dalam bahasa Arab dia sebut sebagai mengistinbautkan hukum. Mengeluarkan hukum daripada hadis ni, maka sunat sembahyang tarawih pada bulan Ramadan seperti mana Nabi SAW buat. Ada lagi. Suatu hari, sidang penonton sekalian, satu hari, relax. Suatu hari, Nabi keluar dalam bulan Ramadan, Nabi keluar pergi ke masjid bersembahyang sunat tarawih. Dikala itu, para sahabat tengok Nabi sembahyang, semua pakat mai, ramai-ramai. Malam pertama sikitlah, tak ramai sangat. Walaupun ramai, tetapi tak ramai sangat. Boleh faham tak? Taklah ramai melimpah ruah, tapi ramai juga. Okey. Malam yang kedua, Nabi buat sekali lagi, pun ramai orang. Lagi ramai daripada malam yang pertama tu. Ya, sidang penonton sekalian. Tiba-tiba, malam yang ketiga, tiba-tiba, Nabi tidak keluar daripada rumah Nabi. Orang yang dah semayang dengan Nabi 2 hari berturut-turut duk tunggu. Mana Nabi ni? Mana Nabi ni? Tak main-main lagi sidang penonton sekalian. Duk tunggu. Bulan tak timbul-timbul. Biasa orang panggil Nabi tala'al badru alaina, bulan. Nabi bulan. Esok subuh, malam tu Nabi tak main kan? Esok subuh Nabi keluar daripada rumah, orang tanya Nabi, Nabi ni pasal apalah semalam tak mai? Sebelum itu, sidang penonton, dialog ni saya telah tukarkan kepada bahasa Melayu. Mereka tak katalah lagu saya kata ni. Orang Arab cakap Arab lah, tapi kalau saya cakap Arab takut tak faham. Jadi saya cakap Melayu terus, boleh no? Okey, terima kasih. Baik. Dia kata, Nabi, pasal apa semalam tak mai ni? Pakat tunggu ramai-ramai penuh ni, awak Nabi tak mai-mai. Apa Nabi jawab? Ini jawapan Nabi. Nabi kata, aku tidak keluar malam semalam sebab aku takut bila aku semayang dengan kamu, takut perbuatan itu akan menjadi wajib kepada kamu. Nanti berat kamu nak buat. Sebab tu Nabi tak keluar. Okey, sidang penonton sekalian, takat ni ada apa-apa soalan tak? Kalau ada sebarang persoalan berkaitan dengan tarawih, kita kena ingat, hari ini TV Al-Hijrah cuba menayangkan ataupun mensajikan kepada kita kelas pengajian dalam bentuk jarak jauh, PJJ. PJJ, pengajian jarak jauh. Apa dia? Kita belajar satu topik sungguh-sungguh bagi kita faham apa yang kita nak bincang. Boleh no? Jadi kita tanya apa pun berkaitan dengan tarawih, insya-Allah. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, baik. Bila saya sebut tadi Nabi semayang,
Bila kata Nabi tak keluar, ini berkaitan dengan sebenarnya berapa rakaat sembahyang tarawih ni. Okey. Nampak semua orang kata 20, ada kata 8, ada kata 10. 10 adakah? Nanti dulu, relax, jangan takut. Berapa rakaat sebenarnya ni sidang penonton sekalian? Bukan harakat. Harakat mengaji. Berapa rakaat? Rakaat dia ialah, nak dengar? Okey, sedia. Bilangan rakaat di dalam sembahyang tarawih tidak diputuskan oleh Nabi SAW. Jangan terkejut. Dengar sekali lagi. Saya sebut betul-betul ini. Sembahyang tarawih, bilangan rakaat dia 20, 8, 10, 11, berapa, tidak ditetapkan oleh Nabi SAW di dalam nas ataupun di dalam hadis Nabi SAW. Adapun, ni sambungannya. Adapun yang kita buat 20, yang kita buat 8, datang daripada mana sidang penonton sekalian? Ini sejarahnya. Pada suatu hari sidang penonton sekalian, bila masa Nabi SAW hidup, maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan satu hadis. Kata Aisyah, hadis ni hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa kata Aisyah? Aisyah kata, Nabi tidaklah menambahkan atau mengurangkan sembahyangnya di dalam bulan Ramadan ataupun bulan-bulan yang lain lebih daripada 11 rakaat. Dalam kurungan penjelasan. Apa dia? 8 rakaat sembahyang, 3 witir. Boleh tak? Boleh tak? Di situ dapat tak hadis tu? Okey? InsyaAllah jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini sambung bincang berapa rakaat yang tinggal. Alhamdulillah, bertemu kita kembali. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, sudah masuk waktu sembahyang asar. Bagi mereka yang berkesempatan untuk solat dahulu, pergi dahulu, tidak ada masalah. Dan yang ingin duduk berserta dengan kita, silakan. Kerana majlis ilmu juga salah satu perkara yang penting, insya-Allah. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Baik. Tadi kita berada di satu perbincangan berkaitan dengan rakaat sembahyang tarawih. Baik, kita kembali. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, dan tidak lupa juga kepada ayah dan ibu saya yang sedang menonton, berkaitan dengan bilangan rakaat sembahyang tarawih. 20 rakaat kita ambil daripada apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. InsyaAllah kita sambung sebentar lagi. Kita terima satu panggil dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ustaz. Ya, saya. Saya nak tanya lah. Ya, saya. Dalam sembahyang tarawih ni, saya kadang-kadang ikut pada imam. Kadang imamnya terlalu jauh kan. Terlalu cepat. Oh, cepat. Bacaan itu adakah dia dipendekkan ke macam bacaan rokok, sujud, tahiyat akhir tu. Kadang-kadang saya belum habis baca dia dah. Oh, betul. Apakah bacaan yang digunakan sebenarnya? Betul. InsyaAllah kita fokus dalam bacaan ya. Baiklah. InsyaAllah. Ya. Terima kasih. Siapa yang bertanya tadi ya? Muhammad Fauzi. Baik, Cik Muhammad Fauzi. Terima kasih. Terima kasih. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, terima kasih kepada Encik Muhammad Fauzi. Dia meluahkan. Ini saya rasa satu suara daripada orang yang sentiasa sibuk untuk nak bersembahyang tarawih. Apa dia? Kenapa imam baca laju sangat? Tak ada nak habis baca ni, dah habis dah. Dan baru nak turun, dah naik balik dah. Tak ada nak, dah turun balik dah. Lenguh. Macam mana ni? Baik, ini saya nasihatkan kepada diri saya terlebih dahulu dan juga kita semua. Sama ada nak sembahyang sendiri atau nak sembahyang berjemaah, tidak ada masalah. Tetapi berkaitan dengan berjemaah terutamanya imam, wahai sidang imam yang saya kasih sekalian, anda jadi imam bagus, saya sangat menghormati anda. Tetapi jangan lupa, untuk menjadi imam kita perlukan satu ilmu berkaitan dengan menjadi seorang imam. Adapun menjadi imam dalam sembahyang tarawih, pertama sekali, kalau kita tetapkan untuk sembahyang 20 rakaat dengan bacaan-bacaan yang tertentu,
maka pastikan bacaan kita dalam keadaan yang sederhana, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Adapun bagi mereka yang sembahyang 8 rakaat, begitu juga. Kadang-kadang ada yang membaca setengah muka, kadang-kadang baca 2-3 ayat, tidak menjadi masalah. Ataupun membaca Alhaakumut Takatsur, yang penting adalah bacaan yang sederhana. Contoh saya sebut di sini, kalau membaca surah Al-Fatihah, tidak perlulah sehingga Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Sampai tak dengar apa, macam mana nak kita menghayati Ramadan itu yang diturunkan Al-Quran padanya. Bacalah dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Bersederhana. Ataupun kita membaca surah-surah yang pendek dengan keadaan yang berhenti-berhenti. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, ada masalah tak di situ? Sebab bacaan yang terbaik, misalnya untuk orang yang rukuk, kalaulah kita menjadi imam, kena ingat wahai imam-imam yang saya kasih sekalian, belakang kita ada orang tua-tua. Betul. Semua ini ingin merebut nikmat di dalam bulan Ramadan. Apakah kiranya kita turun Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, tak sampai 10 saat tidak akan rugi dalam waktu yang kita nak sembahyang itu. Pasti orang akan rasa senang dengan kita. Jangan Allahu akbar, subhanallah, sami'allahu liman. Kesian orang belakang, tertinggal 2 rukun, batal lah sembahyang dia nanti. Macam mana? Perlahan-perlahan dalam sembahyang. Kalau betul-betul nak baca, baca 1 kali, baca pelan-pelan. Allahu akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, sami'allah. Kan ada ample time tu juga. Sujud. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Allahu akbar. Kan ada ample time di situ. Ample time bahasa orang putih, bahasa Melayu, ada sedikit ruang masa. Okey, itu saya terjemah sendiri. Minta maaf, sidang penonton saya lupa dalam bahasa Melayu. Sidang penonton yang saya kasih sekarang, balik kepada perbincangan. Saya harap saya menjawab persoalan Encik Fauzi sebentar tadi. Ya, Encik Fauzi, saya harap saya menjawab. Bilangan rakaat. Berkaitan dengan 20 rakaat, apabila Sayyidina Umar keluar pada satu bulan Ramadan, diperhatikan ada ramai orang yang bersembahyang berkumpulan-kumpulan kurang daripada 10 orang, maka Sayyidina Umar berkata, aku cukup suka kalau dapat kumpulkan semua dengan mengadakan satu imam. Maka diadakan seorang imam, iaitu Ubay bin Ka'ab, dengan diikuti oleh sekalian kaum lelaki dan kaum perempuan, dan ada kata kaum perempuan asing. Tidak ada masalah, yang penting semua sembahyang berjemaah beramai-ramai. Berapa rakaat? 20 rakaat. Titik. Apa dia? Sidang penonton sekalian, Sayyidina Umar, kita umat Islam seluruhnya bersepakat bahawa Sayyidina Umar adalah Khulafa Ar-Rashidin, salah seorang daripada Khulafa Ar-Rashidin, betul? Khalifah umat Islam. Dan ingatkah kita kepada hadis Nabi yang sahih, apa dia? Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Mesti ikut sunnah Nabi dan sunnah khulafa' ar-rasyidin. Jadi siapa buat 20 tidak ada masalah. Kita terima satu pemanggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, saya. Saya ni Fatimah. Saya nak bertanya pasal Puan Fatimah ya? Ya. Ya, Puan Fatimah. Nak bertanya pasal sembahyang witir ni. Saya sakit pinggang. Saya buat 8 rakaat saja, boleh tak? Saya dengar ada yang kata tak boleh. Betul no. Dah sakit, betul kita sembahyang sikit sajalah no. Okey. Ini sembahyang witir ke sembahyang tarawih, Puan Fatimah? Tarawih. Okey. Ya. Baiklah. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Fatimah, saya mendoakan semudah-mudahan Puan Fatimah sihat daripada sakit. Okey, insya-Allah Allah memakbulkan doa kita di bulan Ramadan ini, insya-Allah. Sembahyang 8 rakaat. Puan Fatimah kata saya tak larat. Saya sembahyang 8 rakaat. Ada orang kata tak boleh. Ini yang kita cuba bincangkan, Puan Fatimah. Sembahyang 8 rakaat diambil daripada hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini sahih, sidang penonton sekalian. Nabi tidak sembahyang 11 rakaat lebih, tidak sembahyang 11 rakaat kurang pada bulan Ramadan dan pada bulan-bulannya. Makna kata 8 rakaat sembahyang tarawih tambah 3 witir, 8 tambah 3, tak perlu Adi Putra jawab.
jawab, kita semua boleh jawab. Apa dia? 11 rakaat, pandai semuanya. Jadi 8 rakaat, boleh tak boleh? Boleh. Hadis sahih daripada Nabi SAW, daripada Siti Aisyah, hadis daripada Nabi SAW, ya. Baik, ada satu lagi pemanggil, kita ambil pemanggil ni. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, saya. Saya Puan Nurul Hidayah dari Sarawak. Nurul Hidayah, ya Puan? Ya. Saya ada 2 soalan, Ustaz. Ya, silakan Puan. Soalan yang pertama, bagaimana sekiranya seorang perempuan yang menghadapi masalah keputihan, Ya. apakah boleh baginya untuk menggunakan wuduk yang sama untuk isyak dan tarawih? Soalan yang kedua, Ustaz. Ya, Hello? silakan. Soalan yang kedua, boleh tak solat tarawih yang dibuat bersendirian tak berjemaah kurang daripada 8 rakaat? Dan apakah mendejaskan solat tarawih itu apabila tidak dibaca apa-apa surah selepas surah Al-Fatihah dan tidak ada zikir antara 2 rakaat ke rakaat yang lain dan doa pun tak dibuat? Dan bagaimana pula jika witir dibuat 1 rakaat sahaja ataupun tak dibuat langsung bagi orang yang malas lah, Ustaz? Baik. Tidak ada masalah. Terima kasih. Baik, terima kasih Puan Nurul Hidayah daripada Sarawak jauh pemanggil ini. Okey, kita ada masa tak berapa panjang Puan Nurul Hidayah dengar ya, saya cuba jawab insya-Allah. Baik, soalan yang pertama, secara jujur saya mengaku berkaitan dengan bab keputihan saya tidak begitu arif sangat. Sidang penonton sekalian, insya-Allah saya akan cuba rujuk dan saya akan memberikan jawapan yang lebih tepat. Kerana bab keputihan ini bab masalah bagi sesetengah wanita, dia menghubung kaitkan berkaitan dengan sahnya sembahyang ataupun tidak. Jadi saya tidak berani untuk mengeluarkan fatwa di sini. Minta maaf ya Puan Nurul Hidayah, insya-Allah kita akan cuba cari jawapan. Apapun saya akan jawab soalan yang kedua terlebih dahulu. Sembahyang 8 rakaat adakah kurang daripada orang yang sembahyang 20 ataupun kita sembahyang tanpa ada zikir, tanpa ada bacaan selepas sembahyang ataupun baca Al-Fatihah amin terus rukuk, macam mana? Saya jawab, sidang penonton sekalian, setiap amalan anak Adam yang ada Adam buat akan dikira ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti mana di dalam hadis Nabi. Nabi kata orang yang sembahyang berdiri lebih baik daripada orang yang sembahyang duduk. Orang yang sembahyang duduk lebih baik daripada orang yang sembahyang berbaring. Adapun ketiga-tiga ini adalah terdapat di dalam syariat Islam, tidak ada masalahnya mengikut kesenangan kita. Kurang tidak kurang? Ya, kurang. Lebihlah mereka yang sembahyang 20 rakaat, lebihlah mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lebihlah mereka yang membaca surah-surah yang pendek. Apapun sebelum saya lupa, saya ingin memperingatkan kepada kita semua sidang penonton sekalian, sembahyang tarawih adalah sembahyang sunat. Bagi mereka yang tidak larat, jangan risau, boleh sembahyang duduk. Untuk sembahyang tarawih boleh sembahyang duduk. Tapi bagi mereka yang muda, sembahyanglah berdiri walaupun tak larat juga. Malulah pak cik sebelah sembahyang, pak cik bongkok sebelah pun sembahyang berdiri, takkan kita duduk pak cik, saya sembahyang duduk. Boleh nah? InsyaAllah kita ada sedikit masa lagi berbaki. Jangan lupa, saya ulang, 20 rakaat ada di dalam syariat Islam yang dibuat oleh Sayyidina Umar dan 8 rakaat ada di dalam hadis Siti Aisyah radhiyallahu an. Adapun kurang atau lebih berpandu kepada keikhlasan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi masalah bagi mereka yang ingin sembahyang duduk. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, jangan lupa niat puasa malam ini untuk kita berpuasa pada esok harinya, itu adalah rukun. Mudah-mudahan kita berpuasa dalam keadaan yang penuh keberkatan dan penuh kesediaan. Saya minta maaf atas apa kekurangan yang berlaku dan segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tidak ada aral, kita berjumpa lagi dalam masa yang sama insya-Allah esok pada 4.30 tetapi bersama sahabat saya ustaz yang lain. Nantikan siapa? Kita jumpa lagi. Selamat berpuasa Ramadan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.